So, bila sebut tentang double vision, selalunya kita kaitkan dia dengan kesihatan yang tidak bagus ataupun disebabkan oleh penyakit yang menyebabkan kita nampak double, kita nampak berganda image. Tetapi dalam video ini, saya nak tekankan tentang apa yang saya takut jika individu itu mengalami keadaan double vision disebabkan oleh vision stress. Bersama dengan saya selepas ini. Okey, terima kasih kerana kembali. Saya mohon kepada anda yang baru dalam channel ini, saya harapkan anda dapat kekal bersama dengan saya untuk saya jelaskan 7 perkara yang sebenarnya saya cukup risau berlaku kepada orang yang mempunyai double vision. Dan double vision ini sebenarnya bukan sahaja berlaku kepada orang yang tidak sihat, tetapi orang yang mengalami kesihatan yang baik, orang yang ada kesihatan yang baik juga berisiko mempunyai double vision, melihat kepada style kehidupan mereka dan juga bagaimana perkembangan sistem penglihatan itu daripada kecil lagi yang mungkin tidak sama seperti mana orang lain. Saya Syarizal Ridwan, optometris yang bukan sahaja cek kepada power rabun, tetapi cek kepada seseorang yang mungkin mempunyai risiko terhadap double vision bila saya dapat tahu seseorang itu mempunyai tahap vision stress yang agak serius. Bagi anda yang baru dalam channel saya ini, terima kasih kerana menonton video ini, tetapi saya harapkan anda dapat klik pada butang subscribe dan like dan juga komen kalau anda sebarang pertanyaan. Dan kita nak teruskan lagi tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu double vision disebabkan oleh vision stress yang saya takut 7 perkara ini berlaku kepada individu tersebut. Okey, nombor 1 yang cukup saya risau bila seseorang tu mungkin berisiko ada double vision ataupun berlaku pada dia adalah dia tak tahu yang dia ada double vision. Sebab tu ada satu story ni, pelajar yang berumur 16 tahun. Bila dia datang cek, dia kata dia dah jumpa 3 pakar dah sebab dia selalu kerap sakit kepala, dia selalu kata mengantuk, keadaan serius sampai dia kata dia kepenatan yang sangat cepat. Dan kemudian bila dibawa kepada praktis saya dan saya cek, saya tanya dia apa yang dia nampak bila dia membaca. So dia kata, sampai dia kata, "Cik ni faham tak?" Macam nak marah saya dah. Dia kata, "Cik ni faham tak? Bila saya baca tu, saya kadang-kadang saya nampak perkataan tu nampak bergerak dan timbul. Saya tak tahu nak cakap tapi faham tak?" Dia macam dia nak fahamkan saya yang apa yang berlaku pada dia tu yang dia anggap bahawa orang lain tak faham. Tetapi bila saya lalui satu ujian demi ujian dan saya tunjukkan satu gambar dekat dia, adakah begini yang berlaku pada dia, adakah begini yang hampir sama nampak yang dia alami, dan dia katakan ya. So bila dia mengalami keadaan tu, barulah dia tahu bahawa perkataan yang ataupun konsep yang berlaku kepada dia yang membawa masalah kepada sakit kepala, pening dan hilang fokus ini adalah double vision. Yang kedua yang saya takut, bila seseorang yang ada double vision disebabkan oleh vision stress, mereka ni mengambil kaedah rawatan yang hanya mengurangkan simptom tersebut. So simptomnya yang selalu saya jumpa kerana vision stress, double vision ni, sakit kepala, so makanlah Panadol. Tak tahan makan Panadol, tak tahan sangat dah, makan painkiller. So makan ubat tahan sakit. Kemudian kata okey, tak boleh membaca lama-lama sangat, lampu kena cerah. Okey, so kita belikan meja kat mereka yang selesa, yang sesuai, lepas tu lampu yang sesuai untuk belajar dan sebagainya. Komputer pula tak boleh pakai skrin yang biasa-biasa. So kita guna skrin yang tak memenatkan mata. Kita pun buat. Lepas tu kemudian kita penat ni, kita rasa nampak macam susah nak buat kerja ni sebab kita tak ada cermin mata yang perlindungan daripada komputer pun kita buat. Kemudian kita pergi pada pakar, cek pada scan kepada kita tengok okey, semua kesihatan baik, mungkin sebab kita ni depression, mungkin kita ni anxiety lebih. So bagi ubat-ubat penenang. So bagi saya, yang saya risau bila mata tak dicek, diuji, adakah ianya mempunyai keadaan vision stress yang tak dirawat sehingga menyebabkan double vision. Kalau kita dapat tahu dan kita rawat daripada akar dia, barulah seseorang itu dapat menghasilkan penglihatan yang lebih baik, menggunakan 2 mata yang lebih baik, hilangnya ataupun kurang kesan daripada double vision sehingga mendapat kehidupan yang lebih baik. Kadang-kadang bila sampai satu masa dah kerap sangat sakit kepala,
mereka ni akan dilabel. Ini nombor 3 yang saya takut berlaku kepada pelajar-pelajar ataupun orang dewasa yang kadang-kadang bila mereka ni kejap-kejap rasa sakit kepala. Kejap-kejap bawa kereta tak boleh bawa lama-lama. Kejap konah sikit, bersukan sikit pun sakit kepala. Banyak sangat keadaan yang tidak mengizinkan mereka ni untuk kekal aktif dan kekal bertenaga bila nak buat satu kerja ataupun belajar, menyebabkan mereka ni dilabel. Itulah, kejap-kejap kau ni sakit kepala. Itu semua alasan tu. Ni memang pemalas ni. Ni, bukan nak buat kerja tu rajin-rajin. Dilabel bukan sahaja kepada, bukan dilabel oleh orang luar, tetapi juga daripada keluarga kita sendiri. Kadang-kadang adik-beradik tengok adik dia tak boleh nak buat kerja lama. Itulah kau ni malas. Kan? Buat kerja tak boleh. Buat kerja sikit nak tidur. Buat kerja sikit dah pening. Memanglah pening buat benda ni. Tetapi dia tak tahu bahawa kanak-kanak yang mengalami keadaan itu, sebenarnya dia mengalami keadaan double vision yang menyebabkan dia tak boleh teruskan. Dia hilang minat. Bila dilabel dia pemalas, dia tak pandai, dia ni memang tak boleh diharap. Lama-lama, label itu akan mempengaruhi psikologi dia, akan mempengaruhi dia punya motivasi. Bayangkan kalau berhari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia mengalami keadaan dilabel. So, kesan dia sebenarnya cukup besar untuk seseorang itu berusaha untuk lebih baik di masa akan datang. So, kita tak nak berlaku kepada ahli keluarga kita tak nak berlaku pada diri kita dan tak nak berlaku kepada semua orang. Nombor 4, redha dengan ayat begini. Okey? Dah redha dah bahawa aku bukanlah orang yang bagus. Mungkin bukan rezeki aku. So, saya cukup risau bila seorang yang ada vision stare, yang saya tahu sebenarnya ada cara untuk pulih, untuk hilangkan keadaan vision stare yang menyebabkan double vision ini. Mereka boleh dapat balik life mereka. Tetapi bila tidak dirawat, tidak diberi konsultasi yang terbaik pada mereka pada masa itu, mereka menyebabkan mereka kata, alah, bukan rezeki aku nak dapat anak yang pandai. Sedangkan kita tahu anak tu memang bijak. Tapi disebabkan kita pun tak tahu dia ada double vision bila membaca, kita pun redha. Kita tak nak usaha apa-apa dah. So, sayanglah anak kita yang bijak, yang ada potensi, bila mereka ini tidak dibantu daripada asas dia, daripada akar dia, sampai selama-lamanya kita redha bahawa bukan rezeki kita untuk dapat anak yang bijak, pandai. Sebab akademik dia makin merudum. Kemudian bukan rezeki aku untuk dapat jawatan yang besar, sebab aku tak boleh buat kerja lama-lama depan komputer. Tak ada rezeki aku untuk pergi travel, sebab aku bila pergi travel aku tak boleh sangat. Aku cepat bawa kereta sikit pun dah tak boleh. So tak boleh buat kerja-kerja yang lebih. Atau kita businessman yang kena perlu pergi jumpa orang, pergi ke sana, pergi ke sini. Kadang-kadang nak duduk pun kena teling tengok orang tu pun dah lama, mata kita pun nampak jadi macam lain. So kita tak boleh jumpa ramai-ramai orang. Sedangkan kita tak boleh jumpa ramai-ramai orang sebab kita penat memandu, dan bila komunikasi itu berlaku, kita nak tengok, kadang nak yakinkan dia, mata kita tak dapat nak kontrol. Berlaku double vision dan kita cepat penat. Kadang-kadang bila dalam keadaan begitu, kadang-kadang kata-kata kita itu pun dah tak tersusun. Kita jadi stres. Dan banyak perkara yang berlaku dalam life seseorang bila sampai satu masa dia kata dia redha dengan apa yang berlaku, dah tak ada usaha dah tak ada jalan dah, dia nak cari untuk pulihkan, menyebabkan kekallah keadaan begitu sehingga dewasa kelak. Nombor 5, sampai satu masa hanya guna satu mata saja bila nak buat kerja. Membaca ke, menulis ke, nak tengok komputer ke, nak tengok handphone ke, ataupun sampai satu masa kita tengok jauh pun kita pakai satu mata. Mula-mula tak nampak sangat. Mungkin mula nampak pakai dua mata, tapi sebenarnya pakai satu mata. Dekat brain ni, wire dekat satu mata ni dah tak ada sebab dia dah terlari. Dia tak boleh guna dua mata. Sebab bila guna dua mata, nampak double vision. Bayangkan, bertahun-tahun nampak double vision, brain akan kata apa? Minda kita kata apa? Aku tak suka lah tengok macam ni. Aku tak suka lah tengok nampak double vision macam ni. Okeylah, aku shut off satu mata. Shut down. So, kita pakailah. Jadilah kita pakai satu mata. Lama-lama bila pakai satu mata, berisiko untuk jadi juling. So, kita jangan ingat bila lahir daripada bayi, mata okey. Lepas tu daripada kanak-kanak zaman sekolah, mata pun straight. Bukan maksudnya kita tak ada risiko untuk jadi juling. Saya jumpa banyak kes apabila sampai satu masa, ia akan jadi mata yang menggunakan satu saja dan akhirnya jadi juling, yang menyebabkan kadang-kadang sampai bila dah jadi juling pun masih berkata redha dengan keadaan itu. Sedangkan kita boleh reverse balik, tarik balik mata tu.
Jangan jadi juling balik, jadi dua mata. Adalah cara-cara untuk mengaktifkannya, sama ada dari segi datang untuk dirawat dan dilatih, dan juga ada homework yang perlu dibuat di rumah. Sebab tu bahayanya orang yang ada double vision ini, bila mereka sedar bahawa double vision itu mungkin sebab penat, tetapi sedangkan pada masa itu brain minda sedang belajar untuk aktifkan satu mata sahaja. So jangan pilih dalam keadaan begitu, berisiko dalam keadaan begitu, dan inilah risiko yang cukup saya risau, sebab bila dah jadi juling, bila dah pakai satu mata, nak tarik balik bukan sesuatu kerja yang mudah. Keenam yang saya takut yang berlaku, kebimbangan yang melampau ataupun anxiety. Bila saya test, saya cek dan saya juga merawat keadaan double vision ni, salah satu perkara yang berlaku adalah kebimbangan yang melampau. Saya jumpa kerap pada pelajar yang student A, student jenis A. Memang student A ni, dia ada banyak harapan daripada keluarga. Dia banyak harapan daripada pihak sekolah, guru-guru. Jadi banyak harapan daripada semua orang kawan-kawan dia dan juga pada diri dia. Tetapi bila dia nampak double vision, dia ada macam halangan bila dia nak membaca lebih banyak. Dia rasa macam lebih stres. Cuma dia rasa bimbang bahawa dia tidak dapat memenuhi kehendak dan jangkaan orang lain yang bahawa dia boleh sukses dalam dia punya akademik ataupun result dia punya peperiksaan. So ini menyebabkan mereka ni berlaku dengan keadaan yang anxiety dengan keadaan begitu. Dan disebabkan oleh, satu lagi anxiety disebabkan dengan label yang kerap mereka dapat. So ini akan menyebabkan mereka ini berlaku, orang kata, ketidakseimbangan dari segi emosi yang menyebabkan kita kata bahawa mungkin disebabkan anxiety, disebabkan kau tak boleh stres sangat banyak. Sedangkan kadang-kadang bukan sebab stres daripada kerja tu sendiri, tetapi mungkin disebabkan oleh sebenarnya double vision yang berlaku. So bila kita dapat tahu bahawa double vision ni ada berlaku sebab oleh vision stress, dan bila kita rawat dan bila mereka ni semakin lebih baik, belajarnya lebih baik, fokusnya lebih baik, ingatnya lebih baik, belajar pun lagi seronok, malah orang yang bekerja depan komputer pun lebih lama dia boleh buat. So ini menyebabkan kebimbangan dia itu akan makin berkurangan, bukanlah melampau-lampau. So ini yang cukup saya risau, di mana ianya mempengaruhi dari segi sudut emosi, psikologi seseorang itu sehingga menghasilkan keadaan anxiety ini. Dan yang ketujuh adalah depression ataupun rasa sangat tertekan dengan keadaan yang berlaku pada diri. Tetapi kita kena faham, orang yang ada double vision ini, dia selalu akan anggap bahawa dia penat. Okay, ini kena faham betul-betul. Orang yang ada double vision, dia akan rasa dia penat. Contoh, bila berlakunya double vision, bila berlaku double vision, seorang tu akan pejamkan mata. Bila pejamkan mata, dia rasa macam stres. Sebab bila pejam mata, rasa relax sikit. So, bila dia cuba buka dua mata, dia nampak macam stres. Dia rasa macam dia terlampau penat sangat. Cuba kita tak cukup tidur. Kadang mata kita pun kadang macam nak lari keluar. Tambah lagi kalau bila memandu. Cuba try memandu lama-lama kan. Lepas tu nak tidur tahan ngantuk, lama-lama mata kita pun macam nak lari terkeluar. Itu macam maksudnya macam double vision lah. Tetapi ini contoh yang berlaku yang kalau orang tu boleh sedar. Tapi dalam kes ini, yang saya nak ceritakan ni, dia tentang double vision yang sebenarnya menyebabkan rasa stres. So macam mana rasa stres? Dia macam ni. Kalau orang ada double vision, dia akan bagi simptom yang sama dan kerap. Makin lama makin kerap. Ingat tadi saya cerita tentang bila di-label apa benda semua. Label-label semua tu menyebabkan tekanan pada diri dia bahawa dia bukan orang yang bagus. Kalau dia seorang isteri, dia kata dia bukan isteri yang bagus untuk suami dia. Sebab buat kerja rumah pun tak boleh lama-lama. Menyapu lama-lama pun tak boleh. Sedangkan dia rasa, kenapa dia rasa penat? Sebab penat itu datang daripada minda kita yang terlampau banyak sangat bekerja untuk kontrol dua mata ni supaya jangan jadi double vision. So orang tak faham dan dia pun tak faham kenapa perkara itu berlaku pada dia. So ini menyebabkan dia rasa dia tak cukup bagus. So memberi tekanan pada dia. Pelajar, dia rasa dia tak cukup bagus. Dia dah cuba buat, dia dah cuba belajar sehingga belajar yang paling melampau sekali. Akhirnya dia dapat akademik yang biasa-biasa. Ataupun mungkin lebih teruk daripada sebelum ni. Dia rasa tertekan. Dia tak dapat nak buat benda tu. Sehingga kan kalau orang yang bekerja pula, dia bekerja bersungguh-sungguh, dia cuba cari, dia pastikan tak ada kesilapan. Akhirnya berlaku kesilapan juga. Sedangkan kesilapan itu bukan disebabkan oleh dia yang tidak betul-betul menjaga, tetapi kesilapan dalam pekerjaan itu disebabkan oleh mata yang kadang-kadang nampak jadi double vision sehingga dia tersilap buat benda tu. Sehingga dia rasa tertekan bahawa dia dah cuba macam mana sekalipun,
dia masih tak dapat buat dengan baik. So ini menyebabkan orang-orang ataupun pasien saya yang kadang-kadang saya jumpa ini, sebab saya cerita ni base kepada beberapa tahun yang kebelakangan ini, yang semakin banyak saya jumpa orang yang ada double vision dan dia tak tahu dia ada double vision, dan dia tak tahu double vision itulah segala punca yang menyebabkan dia rasa macam stres dengan kehidupan dia. Mula-mula kadang-kadang klien saya ni dia tak cerita, tetapi akhirnya bila dah makin baik dan makin pulih keadaan double vision yang berlaku, barulah mereka ceritakan bahawa kehidupan mereka itu penuh dengan depression. Tetapi dia kata bila semakin kurang rasa nampak double vision, depression inilah yang sebenarnya mereka rasa macam semakin baik mereka dapat hadapi. Jadi itu saja dalam video kali ini. So saya harapkan anda dapat sedikit sebanyak maklumat tentang double vision ini, dan kalau anda rasa mungkin saya ada double vision, dapatkan ujian-ujian yang khas untuk keadaan ini untuk pisahkan sama ada disebabkan oleh penyakit ataupun disebabkan oleh sistem penglihatan kita yang perlu penjagaan dan rawatan yang lebih. So, terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton. Saya ulang 3 kali, dan jumpa dalam video yang akan datang. Bye.